Assalamualaikum, Puan Ain. Okay, so Puan Ain Nur Aini Ya betul. Okay, my name is Kim Ain je. Abdullah. Panggil Ain je. Okay, my name is Kim Abdullah, Business Management Consultant. Apa yang saya buat, saya bantu usahawan dapat ratusan ribu ringgit dengan satu bisnes atau satu servis sahaja. So Puan Ain sekarang you ada dekat dalam sebenarnya sesi freemium consultation. Sesi freemium consultation normally sebenarnya I dah launch sesi ni daripada tahun lepas, tapi mungkin tak ramai yang tahu. So baru recently orang aktif. Bila I cakap free training 30 minutes, baru dah ramai orang nak ambil. Sebab sebenarnya dia sama premium consultation. Dia premium tetapi free untuk 30 minit. Okay. So kat sini I upfront soalan you dekat WhatsApp. You WhatsApp I untuk tanya macam mana nak recruit agent. Betul? Ya betul. Betul. Okay. So you ada konteks lain you nak bagi I sedikit konteks. Maksudnya you buat bisnes apa? You jual apa? Okay, I start business ni sebenarnya daripada tahun 2015 lagi dah. Okay, dulu I start dengan face mist. Lepas tu macam ada problem sikit dengan kilang punya isu. Dan I stop. 3 tahun juga I stop. Then tahun lepas baru I start balik dengan LeadMed yang baru punya. Alright. So I ada problem nak cari agent sebab I bukannya aktif sangat dekat FB. So memang tak ramai kenalan lah. So sekarang ni kita memang ada yang masa awal-awal dulu ada dalam lebih kurang 20 orang agent. Bawah you. 20 tu bawah you. Tapi semua sendu. Adalah dalam 5-6 orang yang aktif. Tapi rasa macam tak cukup lagi lah. Faham tak? Mungkin I punya knowledge kurang lah. Macam I admit lah I punya knowledge memang kurang. Macam mana nak recruit agent, macam mana nak management system, semua tu memang I mengaku I memang kurang lah. Lepas tu sekarang ni I tengah menggali ilmu ni. Alright, okay. So Ain, you ada kalau you dapat ni telefon you, boleh tak you rotate auto screen lah so dia nampak besar sikit. Sebab video ni untuk pengetahuan you, I record untuk pembelajaran orang lain. Sesi ni I record dan I akan upload dekat YouTube supaya ramai lagi boleh belajar perkara yang sama. So this is great sharing sebab sebenarnya soalan you ni ramai orang hadapi kat luar. Cuma orang tak tahu kenapa. Mungkin dengan I share cara ni, dia dapat satu cara atau satu sistem, satu strategi out of berjuta-juta lagi cara. So this is the process lah yang you guys have to go through. So boleh I tahu kat mana, boleh I tengok you punya you punya produk tak? Kalau you ada produk you kat situ, boleh tunjukkan sedikit. Ada. Sekejap I pergi ambil. Okay, boleh. I ada yang sekejap So, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan semua, benda ni normal. Alright? Cumanya kalau macam I normal lah sebab sesi yang kita lakukan secara virtual atau secara online, secara live, setengah-setengah orang mungkin tak biasa. I just upfront sebab mungkin ada macam, kenapa Kimi nak video call? Kenapa Kimi nak kena macam tu? Just nak nasihat-nasihat je lah. Kenapa I nak video call? Supaya I dapat record and I dapat upload untuk bantu lagi ramai usahawan di luar sana. Alright. So, Ain? Alright, okay. So, ada produk you? Ada. Ini produk saya. Okay. Ini Amos LeadMed. Boleh nampak tak? Okay, boleh. Alright. Okay, ni produk I lah. Ni dia punya packaging lah. Cantik packaging, 3 segi. Alright. So, this is your product? So, sorry, Cik Kimi? Ini produk you? Ya, my product. Your product. Alright. So, berapa dah you ambil dekat OEM, betul? Betul. Okay. Boleh I tahu dulu kenapa you jual produk ni? Sebab I jualnya sebab first thing, I memang ada masalah kulit bibir kering tau. Okay. So, I dah cuba macam-macam LeadMed dekat pasaran tapi still tak menepati I punya rasa lah. Contoh I pakai LeadMed, kadang-kadang tu bila I nak solat dekat
shopping mall ke apa memang susah nak tanggal. Okay. Susah nak tanggal. Lepas tu kadang-kadang kalau kita pakai lip matte kadang-kadang tu bila kita nak cuci susah tau sampai melecet kita punya bibir tu. Tu I macam decide, I macam pergi dekat kilang, I tanya boleh tak buat lip matte yang boleh senang tanggal dan bila kita pakai tu dia moist bibir kita walaupun dia adalah sejenis lip matte tapi bila kita pakai tu dia moist. Alright, okay. So you pakai sebab you ada masalah tu dan you pakai dan alang-alang you boleh jual supaya orang lain juga mungkin ada masalah, you dapat diselesaikan juga masalah yang sama. Right. So kat sini you punya produk and you have your own company, registered company SSM berdaftar? Yes. Alright. So sekarang ni kenapa you nak, okay sekarang you dah tahu you punya bisnes sebab apa. Sekarang I nak you tahu lagi satu. Kenapa you pakai agent? Kenapa I pakai agent? Sebab I nak benda ni tersebar lah. Sebab kalau I jual seorang memang takkan boleh. Sebab I bukannya sejenis yang ada ramai kontak. So I memang perlukan agent supaya benda ni dapat sharing cepatlah sharing orang. Okay. So you tahu you perlu laju and you perlukan orang lain supaya diorang dapat jual pada konteks yang lain. So you kembangkan you punya business and so now you tahu kenapa you buat business dan you tahu kenapa you perlu ada agent. Sebab kenapa I nak tanya dulu, rata-rata antara kita bukannya tak tahu kita nak buat apa. Tetapi kita first kali ada yang tak tahulah for sure, tapi tak ramai. Tapi I percaya ramai tak faham apa yang mereka nak. You kena tahu dahulu, kemudian you kena faham. Kemudian you kena buat. Right? So bila you dah faham, barulah you akan buat betul-betul. Oh, I nak agent sebab orang pakai agent, aku pun nak pakai agent lah. So itu je you faham. Sebab tu dia tak laju. Alright? So kat sini, alright, kat sini you kena clear bila you nak laju, you pakai agent dan you perlu gila-gila groom you punya agent. Alright? So, bila you nak groom agent you kat sini, you kena tahu spesifikasi agent you. Alright? You kena tahu spesifikasi agent you. Apa requirement dia. Alright? Okay, sekejap. I kena postpone another session. Oh, sorry. I take your time tadi. Okay, sebab ni sepatutnya ada orang lain pukul 3. So, dia dah WhatsApp. Dia tanya dah minta link dah. So, I have to kena swing sikit. Alright, tak apa. So, kita akan tamat pada pukul 3 suku. Alright. So, I bantu you dengan segera. First, you kena tahu description. You kena tahu requirement. Bila you tahu requirement and you akan tahu description. Requirement, contoh I nak siapa, lelaki ke perempuan, I nak dekat kawasan mana, I nak dia ni macam mana, dia punya fashion, dia punya lifestyle, for sure sebab you jual kosmetik. So you jual kosmetik, you kena tahu, you kena bagi description, physical description. At least kalau you pakai tudung, you wajib hijabista. Atau kalau you free hair, you wajib fashionista. Itu requirement yang general sebenarnya. Itu pun ramai orang tak buat. Oh, I nak perempuan. Ya, perempuan, nenek I pun perempuan. Oh, I tak nak yang tua-tua. I nak yang muda-muda sikit. Okey, muda-muda, adik I kata 5 pun perempuan. Oh, no. I nak macam ni. That's why kita kena ada specific requirements. Dari segi umur, jantina, lepas tu lokasi, lepas tu apa dia punya interest. Fashionista, interest, dia minat fashion. Lepas tu minat dia lagi, dia suka main makeup. Itu interest. Lepas tu apa pekerjaan dia. Itu wajib apa profession dia. Lepas tu apa dia punya level study dia. Apa educational level. Sebab educational level ni yang membezakan adalah, saya minta maaf kepada yang menonton akan datang, educational level adalah berdasarkan pada apa yang you tengok. Dia akan lebih kepada culture. So sama juga macam dulu, kalau siapa yang belajar diploma dengan siapa yang belajar doctorate akan beza cara mereka melihat suatu keadaan. Perspektif. Sebab tu pentingnya educational level. Tetapi educational level sekarang dah menjadi kurang penting sebab cara melihat waktu belajar, dunia social media dah apply. Kalau you boleh letak kat situ requirements dia, platform social media apa yang you pakai. Kalau dia main TikTok, dia lagi laju. Cara dia berfikir dan perspektif dia lagi luas sebenarnya. Sebab kenapa? Dia bergantung pada sebuah platform itself. Kalau platform tu laju, siapa yang duduk dalam platform tu pun akan laju macam platform tu. As for now, yang laju TikTok. Yang sustain adalah Facebook.
Yang stable adalah Facebook. Yang laju TikTok. Alright. So you mungkin letak situ, I nak cari TikTokers. Straight forward. Tak payah nak tunggu. Walaupun you publish dekat Facebook. Sebab tak semestinya orang dalam Facebook tu je yang kena jadi agent you. Mungkin, adik aku TikTokers, aku bolehlah bagi ke adik aku. You know? You guna pakai kenalan dekat Facebook untuk connectkan you dengan orang lain. Alright, so contohlah you target platform you nak jual business you ni dekat TikTok dan juga Facebook. Then you requirement mahir dalam Facebook, mahir dalam TikTok. Tu je. So kat situ lebih jelas. Oh, aku tak main Facebook, aku main IG. Okay lah, dah maaf puan, saya tak boleh nak bagi pada puan. Tapi what if kalau puan jual kat IG? Boleh je, tak ada masalah. Alright, sebab you kena tahu you punya strategi offline atau online. So first you kena tahu requirements. Alright, bila you tahu requirements, kat situ you akan tahu description. Description ni adalah sebenarnya macam apa kehendak you. Alright, okay, aku dah ada requirements ni. Sekarang ni aku nak macam mana? Aku nak berapa ramai? Aku nak berapa besar? Aku nak berapa cepat? Tu description dia. Oh, I nak agent, at least I nak 3 orang dulu. 3 orang dalam jangka masa berapa lama? Seminggu contoh, atau sehari, atau sebulan. So you letak description dia. So bila you dah ada description, it's time to execute. Alright, start publish. Nak recruit agent sama macam nak ambil staff. Sama je. You sekarang work from home? Ain? Yeah, I work from home. Okay, so you ada kedai? Hello? You ada kedai? Oh, tak ada. I sebenarnya buat business. Okay, memang kat rumah. Part time je. Alright, tak apa. Tak ada masalah. Tapi sekarang ni kira Part time you tak ada je, staff. I masih bekerja. Oh, masih bekerja. Alright. So, you tengok macam mana Puan Ain lagging. Alright. So, you bekerja. So, bila you bekerja, you tengok macam mana waktu you masuk kerja. You hantar resume, you survey kat internet, dekat social media, you tahu ada kerja kosong, ada vacancy, and you submit resume. You pergi interview, you buat practical sebelum bekerja dan you diterima bekerja. Proses yang sama untuk recruit agent. Cuma kategori, you full time, mereka adalah part time. Tu je beza dia. Alright? Tetapi proses tetap sama. You ada 20 agent, yang aktif 5. Benda ni mana-mana stokis, mana-mana agent, mana-mana master distributor atau founder cakap benda yang sama dengan I. Tuan Kimi, saya agent, bawah saya ada dalam 80 dropship, tapi yang aktif ni ada 1 je. Sebab dia dropship. Kenapa? Ya, sebab dia ada mindset dropship. Sebab tu leader minta you naik. Sebenarnya you tengah naikkan mindset you. Kalau you duduk kat dropship, you target you kecil. And you tak bagi full commitment. Sebab tu dia naikkan kepada agent. You ada commitment. And you ada target besar. Dia naikkan you kepada master agent. Naikkan kepada stokis, master stokis, distributor, master distributor ke atas and so on. Sebab commitment. So bila pangkat tu you tak pandang serius, sales you pun tak masuk tak serius. Okay? Ain? Sanggup-sanggup ke? Clear? Okay, dengar tak? Alright, dengar. So, you kena take serious dengan siapa yang bekerja dengan you. Kalau yang bekerja dengan you tak pegang betul-betul and dia akan melilau-lilau. You know? Sebab tu, pekerja ramai kena buang. Sebab kenapa selalu melilau-lilau? Kenapa? Sebab the leader, bos tak pegang betul-betul. Macam mana nak pegang? Melalui SOP. First kali. Itu cara nak pegang agent. Okay? First kali mereka kena tahu step by step. Kalau mereka okey dan mereka dah biasa dengan step by step, baru mereka apply. Sebab tu dalam description bekerja, wajib post berapa kali sehari dekat TikTok, wajib buat video berapa kali kat TikTok, wajib menjual berapa banyak, itu adalah description untuk bekerja. Alright? You dah ada requirement. Sekarang ni keluarkan description untuk bekerja, kemudian baru you interview. Sebab diorang tengok, ada kerja kosong. Tengok description lebih detail, alamak, susahnya kerja ni, tak mampulah. Then dia tak apply. And you tak tapis orang yang bukan-bukan. Sebab bila you orang yang bukan-bukan datang kat you, bukan-bukan ni maksudnya orang yang asal boleh. Asbol orang cakap. Orang yang asal boleh, kena pula you hati lembut. You lembut, alamak baiknya lah kak ni. Tak apalah kakak kerja dengan saya. Dia masuk kerja, dia jadi agent. Seminggu aktif, lagi 88 minggu sendu.
salah siapa? Itulah I punya problem sebenarnya. Yes. Sebenarnya salah you sebab you tak tapis betul-betul. Semua orang, okay, you kena faham please kepada ejen-ejen yang lain yang tengok YouTube ni nanti, tak semua orang sesuai jadi ejen you. I pernah ada staff, dia sesuai kerja dengan orang lain, dia bagus dekat company lain. Bila dia masuk company I, dia tak perform well. Sebab dia tak boleh nak selesa dengan teammates, dia tak boleh nak bekerja dengan waktu yang I dah tetapkan, dia tak boleh nak buat kerja macam mana kita structure, dia tak selesa. Tapi dia bagus. Tapi dia tak selesa, performance, quality, outcomes tak bagus. So kita keluarkan balik. Ada orang kat company lain tak bagus. Masuk company I, dia jadi bagus gila. Dia berdasarkan apa yang you bagi pada team you. It's all about you. Alright, kalau you sebagai founder, you kena tahu apa you punya surface, apa you punya dinding yang nak membuatkan mereka ni tak melilau. Okay, kalau you buat kerja macam ni, you lalu macam ni, you masuk dalam kotak ni, kita akan bagi you rewards. Kalau you kalau you buat macam kita bagi description ni dalam kotak ni, kita akan bagi commission berapa persen. Kalau you commit, consistently buat, kita akan bagi rewards. Kalau you dapat naik pangkat, kita akan bagi you bla 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 bla. Itu adalah rewards, itu adalah imbuhan. Alright, so benda ni semua kena upfront. Okay, you nak jadi agent, ini adalah syarat menjadi agent, ini adalah requirements, ini adalah job description, JD orang panggil. Job description, okay, wajib post berapa kali, wajib buat apa, kalau nak post stage buat macam mana, semua ada dalam job description. So bila dalam JD, you pula akan buat apa tau? Requirement, job description, kemudian you buat SOP. Ini adalah step by step kerja. You upfront dahulu, boleh tak follow? Alamak macam berat je, tak apalah, saya tak jadilah nak jadi agent you. You jangan kecewa. Kalau you kecewa sekarang, trust me, you akan ambil mereka. Daripada tak ada orang, tak apalah, akak masuklah dulu. Kemudian, dia masuk, dia langsung tak follow SOP you. Sales you ke laut. You buang masa grooming pada orang yang tak berkualiti. So, better jangan ambil. You jimatkan proses yang you lambat lagi 5-6 bulan, better you lambat sehari. Tak apa kak, saya buang akak, saya nak mencari orang lagi bagus. Daripada saya ambil akak 5-6 bulan akan datang, saya lagi lambat, better saya ambil orang lain. You kena be firm. Tapi you tak cakap lah kat dia, tak apalah akak ni nampak macam lambab je, tak biarlah saya dah ambil kat tak. Okay, tak apa kak, macam ni, nanti saya akan update balik, kita akan tapis dahulu. Tapi dia beritahu lah, minta maaf kak, saya dah tengok akak tak mendapati requirement yang kita perlukan. Apa benda kau ni mengaruh lah, minta maaf kak, thank you so much, insyaAllah kita jumpa lagi. Dah. Dia kenalah kuat. Normal lah. Jangan mudah rasa bersalah. Kalau I mudah rasa bersalah, I tak dapat rekrut 300 lebih pekerja dalam jangka masa 11 tahun I buat bisnes. Proses tu kena laju. Bila I tahu dia bagus waktu interview, semua orang akan bagus waktu interview, jangan risau. Hari ketiga atau bulan kedua, dia mulakan tunjukkan taring. Mana yang sorry to say, lower class, alright, mereka akan tunjukkan taring pada hari ketiga. Kenapa I berani cakap? Itu adalah thesis I. I kaji, I buat R&D, I pergi belajar, I experience dan I betulkan. 3 hari, I pernah my technician account. 3 hari dah mula tunjuk. Lama, baik kecoh lah, lambat seminit je kot. Relax lah bro. Aku bukan bro. Aku majikan kat sini, walaupun kau lagi tua daripada aku. Right? So sekarang ni aku pun tak panggil kau, aku tak panggil aku, kita panggil saya, awak, tuan, you, I, you know. Kita jaga bahasa kita. Dan sekarang nampak hari ketiga, you tak boleh bukan nak respect I, you tak boleh nak respect undang-undang, kita terus bagi surat warning letter. Agent pun kena ada surat warning letter. Dia sebenarnya tak compulsory, dia tak wajib, tetapi proses dia sama. You kena bagi surat. Agent, minta maaf, you lambat. Hari ni you tak kerja sales. Ini adalah surat peringatan. Kemudian surat amaran pertama, surat amaran kedua, surat saya cakap surat dia bukan surat dalam quarantine period lah. Dalam jangka masa 3 hari, kalau you tak boleh nak kejar balik sales yang akan datang, kita akan terminate you daripada jadi sebagai agent. You kena ada proses yang sama. Sebab kenapa tahu? Nak tahu tak keberangkalian kenapa diorang tak achieve target? Tak apa, jangan risau. Orang dah nampak dah, you muka mak-mak, tak nampak muka anak dara dah. Alright, tak apa. Macam jenis ni lah. Okay, so tahu tak kenapa orang tak achieve target? Sebab apa? Sebab
Sebab I sendiri lah kot. I memang suka salahkan diri sendiri. Bagus. Karakter tu betul. Sebagai entrepreneur, you memang kena salahkan diri sendiri. Tetapi you kena tahu kenapa. Okay, contohlah Puan Syamsiah kenapa tak, tak maaf Puan, saya panggil, saya just nak borak-borak lah. Puan, saya tengok Puan dah banyak hari ni tak achieve target. Puan okey ke? Sihat tak? You kena ada rasa empathy. You kena tunjukkan simpati. Alright? Oh tak, akak okey je. Sibuk ni tengah nak holiday. Oh, dalam hati geramnya aku, so macam tu. So, you kena betul, okay kak, okay puan sepatutnya sehari kena buat sales macam ni. Based on my record dalam sistem, puan dah 3 hari tak achieve target. Ada 1 hari ni langsung tak buat sales. So, lepas tu saya call, saya risau takut puan tak sihat ke, atau puan penat ke, atau puan tak tahu macam mana nak menjual ke. Sebab kadang-kadang, ini record agent IT sebab tak sihat. Dari penyakit yang mungkin berjangkit, so I don't know lah. Tapi mereka juga kadang-kadang tak tahu, tak ada knowledge. Kadang-kadang yang ketiga ni mereka malas sebab environment tak betul. Alright? So mungkin you kena ambil tahu. Okay, macam ni puan rasa puan boleh commit tak sebagai agent? Sebab agent target dia macam ni. Sehari kalau puan rasa dengan keadaan puan boleh commit tak? Itulah saya nak, tapi bla bla bla. You banyak bagi motivation kepada dia, tapi dia bersyarat. Dalam jangka masa contohlah 7 hari dia masih tak berubah, okay puan minta maaf, saya terpaksa bagi surat peringatan. Saya bagi surat amaran. Kau ni mengarut dah surat amaran pula. Dalam malah aku nak jadi ejen kau. Terima kasih puan. That's it. Itulah. Tapi kalau I tanya, kalau macam I buat macam tu, nanti I macam rasa macam orang cakap I belagak, macam demand lah macam tu. Dia ni bukan siapa Welcome kot. Welcome to entrepreneur world. Right? Sebab benda tu normal. I recruit dan I fired. I hired and I fired 300 lebih pekerja. You know apa yang orang cakap? Kimi, kau ingat kau seorang betul. Kau mengarut kau ni semua. Serius. My siblings lah, my relative, saudara mara I, my neighborhood. Jiran-jiran I semua pernah jadi pekerja I. Mengarut dah tu Kimi tu. Benda lah suruh aku buat macam ni. I keluar. Sebab tu kau kena buang. Sebab mulut kau macam tu. I cakap macam tu je. Right? Ni baru cerita mulut. Kalau belum tindakan. Tapi I pernah sound sekali je lah. Sebab tu kau kena buang mulut kau macam tu. I cakap macam tu je. Direct. Itu I paling tak tahan lah. Biasanya I akan cakap apa tau? Senyum je lah. Tak apalah. Mungkin tak ada rezeki kot. Itulah mungkin aku rasa mungkin rezeki kau lagi banyak kat company lepas company aku. I cakap macam tu je. Itulah. Dia akan rasa malu, jangan risau. Orang akan cakap macam-macam belakang you, normal. Tapi sebagai entrepreneur, apa yang you kena dengar bukannya mulut orang. Apa yang you kena dengar adalah mulut customer. Beza mulut orang, pekerja, mulut kompetitor, ramai orang fokus pada kompetitor. Tapi you jangan fokus kepada kompetitor maupun staff. Dengar pada customer atau consumer. Itu baru membuatkan you ke hadapan. Kalau you dengar mulut orang, dia akan tarik you ke belakang. Apa yang tarik you ke belakang? Perasaan sedih you akan tarik you ke belakang, and you akan lambat, you akan ambil masa nak berkabung, nak bersedih, bla bla bla. Itu sebab you fikir mereka. Kalau you fikir customer cakap, Ain, apa lambat sangat barang kau sampai ni? Come on lah, akak dah tunggu lama ni, akak bayar mahal tau. Okey kak, tak apa sekejap, saya check dulu. Rupanya, pejabat pos tu tutup. So you kena minta maaf puan, jawab ni semua, tapi saya ambil tanggungjawab, ini adalah salah saya juga, sebab walaupun pejabat pos dia technical issue and so on, saya kena rasa bertanggungjawab. Boleh tak puan saya ganti dengan saya beri reward, saya bagi hadiah lain, sebab you nak jaga customer. And bila you dengan cakap customer, you akan tahu pejabat pos ni tak boleh pakai dah. So you pakai courier lain. Walaupun jauh daripada kawasan you terpaksa sebab you tak nak masalah yang sama berlaku. Itu kalau you letak fokus kepada consumer. So that's the process. So bila agent, you dah tahu requirements, you dah tahu description, you dah tahu dia punya SOP, dan baru you interview. Ramai orang tak upfront SOP, apa nak kena buat? Aku tak tahulah nak kena buat. Atau situasi kedua adalah, dah jadi agent, alhamdulillah dah jadi agent. Lah kena buat macam ni ke? Alamak, tak nak lah. Tak apalah kak, saya tak nak jadi ejen lah kak. Pernah tak jadi yang tu? Ejen dah masuk, tiba-tiba dia keluar balik. Betul. Dia memang ada macam
diorang selalu komplain macam tak ada sale, tak ada orang nak beli semua. Tapi bila I check balik diorang punya FB ke Instagram ke, langsung tak ada post. So I macam tanyalah macam mana you nak dapat customer kalau you tak tunjuk dekat orang apa yang you jual kan? Macam mana orang nak tahu? Tak, you kena cakap macam ni puan. You cakap macam ni. You ada tak doa yang sale ni akan masuk? Bagi pedas sikit. Alright? Kalau berdoa pun tidak lagikanlah you nak buat yang tu. Sebab cakap macam ni. Duit masuk tu rezeki. Rezeki ni kerja Allah. So, kerja dengan Allah dulu. Bekerja sama dengan Allah dulu. Berdoa dengan Allah. Kemudian baru berusaha. Alright? So, macam semalam saya dengar ceramah malam. Kita mengharap pada someone. Kita tak mengharap pada Allah dahulu. Dia mengharap pada Allah. Tapi mana yang priority? Mana yang utama? You bagi tahu, okay, ya Allah ya Tuanku, aku nak sales hari ni close 10 lipstick. Hari ni cukuplah 10 lipstick. Dan kemudian baru berharap pada orang lain dulu. Kemudian baru berharap pada orang lain. First berharap pada Allah, kemudian berharap pada orang lain. Berharap pada team, berharap pada customer, berharap pada JNT, post laju, tak delay lagi and so on. So, you kena letak priority kat mana? Yes, memang salah dia sebab dia tak buat post. Tetapi apa yang you rasa boleh salahkan diri you? Sebab you maybe tak groom. Maybe you tak bagi training. Mungkin you tak bagi SOP. You ada buat polisi dengan orang? Ada agreement? Tak ada. Yes, itu salah. Selepas SOP, dia orang dah tahu, oh dia nak orang macam aku, oh job description macam ni, oh rupanya nak cara buat kerja macam ni, okey lah aku apply. So orang berdua-dua orang datang apply dengan you. Datang apply, okey sebenarnya I nak 3 orang je tapi yang datang ni 80,000 ni, macam mana? Ambil je lah 80,000. Wah, nampak tak metafora dia, 80,000 sekali datang. So 80,000 datang. Macam mana you nak menapis? Ini adalah polisi bisnes saya. You Sdn Bhd ke enterprise? Enterprise. Okay, enterprise dia bukan syarikat, dia adalah kategori business. Alright? Dia belum kategori entity, dia kategori individu. So, kat sini you upfront polisi. Polisi tu apa? Polisi ni adalah undang-undang. Polisi akan berhasil, akan berguna kalau ada polis yang pantau. Sebab tu nama dia polisi. Alright? You kena pantau polisi you. Orang ikut tak polisi you? Penting polisi, and polisi wajib sign. Kalau I wajibkan semua orang sign, tanda you dah baca, tanda you dah faham. Sekarang ni tanda tangan, tanda you commit untuk execute polisi ni. Alright? Boleh? Okay, Ain? Okay. Alright. So, bila dia dah execute polisi, barulah you buat agreement untuk dia. Ini adalah agreement. Agreement ni bukannya sampai mati. Agreement buat annually. Contract by contract. Sebab kadang-kadang you nak buang dia, stage ni you akan sampai stage manusia. Akan jadi stage sebersalah. Stage takut, stage simpati. Alamak, dia ni bagus tapi itulah. Betul. Dia ni macam-macam ni, selalu bawa busuk mulut dia ni contoh macam tu. Alright, dia ni bagus, kerja sale tetapi mulut dia busuk yang membuatkan negative environment dalam syarikat you, dalam business you. So, that's why you buat contract annual. Every year kena renew contract. Sampai satu masa, okay dia nak kena renew ni, aku dah lama tak puas hati dengan dia ni. Dia selalu tak dengar cakap aku tapi sales jalan. Tak apa, minta maaf tuan saya tak renew kontrak. Kenapa? Sebab kita dah tak perlukan lelaki dalam dunia ni. Contoh. So, bergantung kepada you. Alright? Biasa I buat, I akan terminate, I takkan sambung kontrak mana orang-orang yang tak dengar cakap I. Sebab kadang-kadang, you kena dengar cakap leader. Sebab leader yang tahu apa yang akan jadi dalam market. Alright? Bila, dulu aku kerja 80 tahun tak pernah pun jadi macam ni. Yes, dulu. Sekarang MCO punya zaman. Kita dah experience sebab kita dah tengok company-company lain buat. And mereka dah bertindak, kita je belum. So bila kita nak bertindak, buat perubahan polisi terutamanya, orang takkan follow. That's why banyak syarikat-syarikat besar bila diorang upgrade polisi, almost 1/3 syarikat punya pekerja akan berhenti. Tak boleh, dulu cakap lain, sekarang cakap lain, mana boleh, kerja bertambah pula. Okey, kalau tak nak boleh berhenti.
kat situ mereka wajib hantar surat berhenti, company tak dikenakan tindakan oleh Akta Buruh. Itu kita dah main dengan legal dah. Sebab tu diorang tukar polisi sebab antaranya adalah untuk terminate pekerja. Itu kalau syarikat besar lah. Sebab I manage syarikat-syarikat senam berhad. Few clients I memang syarikat-syarikat senam berhad, doktor, lawyers and so on. So kita memang advise dia, kalau team you degil, tak nak dengar cakap you, tak nak follow undang-undang, you tukar polisi, tanda tangan. Diorang tak nak tanda tangan, automatically kena buang kerja. Sebab melanggar polisi syarikat. You adalah polis untuk syarikat you. Alright. So, terjawab puan? Terjawab. Okay. Banyak membantunya. Tapi itulah saya daripada segi saya punya sendirilah, saya memang tak teratur lah saya punya ni. Saya punya management memang tak teratur lah. Okay, tak apa puan, no worries. Everyone needs a mentor. A mentor, okay. Syarikat enterprise, apa yang mereka perlukan adalah mentor. Sebab syarikat senang berhad, diorang ada konsultan yang wajib advise mereka. Company secretary direka untuk advise syarikat senang berhad. Shareholder direka untuk advise. Tanggungjawab mereka adalah one off-nya adalah untuk advise syarikat senang berhad. Holdings company dari penasihat, investor and so on. Mereka akan advise. Kita syarikat enterprise. Syarikat enterprise wajib ada penasihat. Tetapi nak jadi penasihat mahal. So you cari mentor untuk guide you. Mentor. Yes. Alright. So mentor ni, you tahu tak apa beza training dengan mentoring? Mentoring ni more to guide kita ke? Macam mana? Yes. Okay. Training, ini adalah training. Ini private training. Alright. Dia kata private training. Training adalah short session. You mengajar, I mengajar you. Ini adalah training. Coaching, dia ajar untuk jangka masa pendek ke panjang. Pendek ke medium. Contoh macam, okay, you nak coaching pasal recruitment. Okay, coaching ni ambil masa dalam sebulan ke 3 bulan. Itu coaching. Workshop 2-3 hari. Alright. Mentoring, dia monitoring. Dia monitor progress you. Sampai you achieve target, sampai you ke next level. Itu adalah mentoring. So, mentor khas untuk mentoring. Dia kena control, dia kena guide. Oh, nak terkeluar pada track ni. Pukul sikit, bayar you masuk track. Oh, ni dah terlebih sangat ni, malas ni, rotan. Itu adalah mentor. Alright? So, you kena cari mentor you. Alright? Okay. Okay. So, you, Ain, you boleh tengok video ni dekat YouTube. It has been setengah jam dengan you. Alright. Okay. Sekejap kan, tak perasan kan, tiba-tiba dah setengah jam. Tak perasan, banyak lagi ni. Nanti I ni lagi. Alright. So maybe you boleh appoint untuk next session akan datang. InsyaAllah I will help you. Sebab kita dah bersusun. Ni pukul 3 suku ni dah orang lain pula sampai pukul 9 malam nanti. Alright. It's okay. No problem. So mungkin you boleh upfront seminggu sebelum. Itu kalau you nak Tuan Kimi, I nak lebih setengah jam. Okay, you beritahu seminggu awal. So kita boleh setting sesi tu. Alright? Okay, nanti I WhatsApp you lah macam mana. Boleh, tak masalah. Okay, so nanti puan, I akan WhatsApp you, I akan minta you isi detail. Sebab those detail, I akan upload video ni dekat YouTube dengan detail tu. It's so called like macam free marketing untuk business you. I bantu you juga. Okay, terima kasih banyak. So thank you so much. Murah rezeki. Amin. Bantu kita orang. Amin. Thank you so much puan. Alright. So thank you so much Puan Ain Nur Aini Yeah. Okay. So for having this freemium consultation, my name is Kim Abdullah, Business Management Consultant. Kita jumpa lagi Puan Ain InsyaAllah akan datang. Okay, insyaAllah. Bye. Salam, terima kasih. Bye.